Ya, sudah kembali bersama kami dalam segmen perkembangan komunikasi anakku dan tajuk yang bakal kita dibincangkan pada pagi ini ialah memberi peluang anak berkomunikasi, di mana narasumbernya pun sudah kita dihadirkan di sebelah saya ini, iaitu Yang Mulia Puan Nur Ikmah binti Abdul Hadzid. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, baik, sihat. Alhamdulillah. Pada bulan lepas rezeki kami Joni bersama dengan Puan itu lebih kita ni bercakap mengenai dengan teknik untuk kita ni melancarkan lagi cara pertuturan anak. Tapi untuk hari ini memberi peluang anak berkomunikasi. Mungkin umum kita akan terus saja kepada agenda kita ni pagi ini. Puan mungkin dapat dikongsikan beberapa cara yang boleh kita ni buat untuk memberi peluang anak berkomunikasi. Silakan. Okey, so sebelum saya mengongsikan cara yang kita ni boleh buat untuk memberi peluang anak berkomunikasi, saya ingin meng-highlight kenapa pentingnya untuk memberi peluang ini untuk mereka berkomunikasi. Okey, so semasa kanak-kanak berkomunikasi sama kita ni, that is when dorang belajar a lot of skills dari kita ni sebenarnya. Sebab masa dorang berkomunikasi itu, that is when dorang melihat kepada kita ni, mendengar kita ni, fokus kepada kita ni. So that's why it's very important untuk kita ni memberi peluang untuk dorang berkomunikasi. Sometimes as parents atau penjaga, okay, it's natural instinct untuk menolong kanak-kanak tersebut kerana mereka tahu apa yang anak tu mahu. Okay, because parents or penjaga tu tahu apa anak tu suka, apa yang mahu, apa yang dia suka, apa yang dia dapat buat. Okay, so for example, kalau anak tu menangis and then bis kita tahu, oh ini masanya untuk ia makan. What's the first thing that usually parents buat? Bagi susu. Bagi susu, diorang terus membagi susu, which is fine. Tetapi kadang-kadang parents atau penjaga tu overdo atau overhelp, terlampau membagi banyak pertolongan sampai kanak-kanak itu tidak ada peluang untuk berkomunikasi. Okay, which means they will lose opportunity untuk belajar lebih banyak skills lagi. Okay, so that's why it is important untuk memberi peluang tersebut. So now I'm going to kongsikan, okay, cara-cara yang boleh parents atau penjaga buat atau sesiapa saja untuk memberi peluang untuk anak berkomunikasi. Salah satu caranya adalah untuk menyimpan barang-barang yang mereka suka atau barang-barang yang mereka mahu di tempat yang sukar untuk anak tersebut mendapat barang tersebut, seperti di tempat yang tinggi atau di tempat kontena yang ketat. Okay, so kenapa kita ni mau buat macam tu? Sebab kita ni mau dorang berkomunikasi sama kita ni. Okay, so imagine kalau barang itu ampai-ampai saja, okay, di atas meja. Mereka akan dapat mengambil barang tersebut, tetapi mereka tidak akan mengagar kita ni untuk berkomunikasi sama kita ni. Okay, which means they lose the opportunity tersebut untuk berkomunikasi sama berinteraksi sama kita ni. Okay, dan di sana juga semasa dorang berkomunikasi sama kita ni itu, that is when kita ni boleh memodelkan language, memodelkan perkataan kepada mereka. Okay, so for example, selepas dorang let's say for example kita taruh bag of cookies dalam a tight container. Okay, so dorang susah untuk mendapatkan. So what do you think they will do? Akan bertanya. Okay, diorang akan mengagar ketani and then they will give membagi kontainer itu untuk meminta tolong. Okay, so jadi this is especially important bagi kanak-kanak yang belum bercakap atau baru bermula belajar untuk bercakap. So let's say diorang membagi saja, diorang indah bercakap apa-apa. Then that's where kita ni boleh model open atau help or I want cookies, depending apa yang kita mau ajarlah anak kita tersebut. So just by membagi peluang untuk dorang berkomunikasi arah kita ni boleh juga, it's also a chance untuk kita ni untuk memodelkan language, mengajar dorang menggunakan perkataan juga. Okay, so that is one of the ways yang parents atau penjaga boleh menggunakan untuk membagi peluang. So the second cara yang parents boleh menggunakan ialah dengan memberi barang sedikit-sedikit. Okay, so instead of memberi anak itu the whole pack of cookie, for example, bagi sedikit-sedikit, satu-satu, ataupun patahkan cookie itu kecil-kecil and then bagi sedikit-sedikit. So when you do this, sekiranya bis kita buat macam ni sama kanak-kanak, what do you think will happen? Diorang mau lagi. Yes, they will want. They will keep coming back for more. That means banyak opportunity di sana untuk diorang berkomunikasi dan di sana juga banyak
opportunity untuk bis kita sama je macam yang sebelum ini untuk memodelkan language itu lagi. So for example di sini kita boleh mengajar diorang cakap I want more cookies. Okay, so just by giving them more chances, itu akan membagi diorang more opportunity untuk belajar dari ketani juga. Okay, again, it is natural instinct parents atau penjaga. So for example, diorang bagi cookie satu, diorang nampak anak tu habis sudah makan, diorang bagi lagi the next cookie sebelum Indah menunggu kanak-kanak itu untuk bertanyakan, untuk meminta lebih lagi. Okay, so it is very important untuk parents atau penjaga untuk tunggu anak itu berkomunikasi sama ketani. Okay, and the last one that I want to kongsikan juga, satu cara yang parents atau penjaga boleh menggunakan ialah dengan membagi choices atau options, pilihan. That's right. Okay, so yes, parents atau penjaga tahu yang, for example, anak ini suka makan apple, for example. Okay, so maybe parents satu tahu, okay, I will bagi apple lah, okay, but this means that anak itu lose opportunity untuk berkomunikasi, because what if that pada hari itu ia mau banana benarnya, for example. Okay, so instead of just assuming that anak itu mau apple, give options. You want apple or banana? Okay, not just that, bukan saja ia akan memberi peluang untuk anak itu berkomunikasi, anak itu akan rasa powerful juga. Okay, dorang rasa aku boleh bagi tahu mamaku apa aku mau pada hari ini, for example. And at the same time, sama seperti sebelum ini, kita boleh modelkan language itu mau apple atau banana. Right? And there's a lot of ways that kita boleh ajar diorang to communicate. Kita boleh ajar diorang untuk menunjuk, untuk bercakap I want apple or I want 2 apples, 3 apples. So a lot of opportunities there untuk kita masukkan language saja semasa berkomunikasi itu. Jadinya pentingnya untuk kita ni memberikan pilihan kepada anak-anak ni agar mereka pun dapat bersuara, mengeluarkan suara mereka, pendapat ataupun mungkin request, permintaan. Dan dalam hal ini saya percaya ada juga yang ingin Umu tanyakan berkesinambungan dengan apa yang telah pun diterangkan untuk soalan yang baru saja kami ajukan tadi. Jadi mungkin bilakah masa yang sesuai untuk menggunakan cara-cara yang bis kita kongsikan tadi? Okay. Ideally, of course, kalau boleh setiap masa lah digunakan, sebab kalau digunakan cara tu setiap masa dengan kanak-kanak, setiap masa berinteraksi lah sama kanak-kanak tersebut, that means kanak-kanak itu akan belajar setiap masa juga. Okay? Tetapi we all understand bukan semua orang mempunyai masa untuk diluangkan untuk menggunakan cara-cara tersebut bersama kanak-kanak. Okay, so everyone is busy. So the best time that saya boleh recommend untuk parents atau penjaga menggunakan cara tersebut adalah dalam aktiviti rutin seharian. Okay, sebab aktiviti-aktiviti tersebut adalah aktiviti yang andang dibuat setiap hari. Okay, parents tidak perlu mengallocate masa yang selainnya untuk parents tak perlu aku mesti luangkan 10 minit untuk menggunakan cara-cara ini. Okay, but you can actually just use it during aktiviti rutin seharian. Okay, so for example, bis kita dapat fikirkan apa rutin seharian usually yang parents buatlah sama kanak-kanak. Apakah rutin-rutin seharian usually-nya sama kanak-kanak? Kalau seawal pagi memberi orang ataupun mengarahkan orang untuk mandi, bangun. Itulah kalau saya orang, kalau yang saya dapat tangkap lah, bangun, akhir sudah kan sekolah umpamanya. Kalau kan masa ni kalau anak-anak yang berumur 2 tahun setengah pun sudah orang boleh kita hantar ke tadika kan, ke taska. Mungkin itulah komunikasi seawal pagi. Betul. So semasa kita berkomunikasi awal pagi itu, semasa kita bangunkan, apa kita buat lepas kita bangunkan anak? Puji. Mesti dipuji. Benda cranky. Sebenarnya cantik kan. Tapi kadang-kadang ada yang makan puji tu masih menangis. Betul. And then selepas bis kita bangunkan anak tu, kita puji. Lepas tu sebelum ke sekolah,
apa kita buat sama anak tu? Kita ada gesture yang tadi buatlah, bersalam, peluk dan mungkin cium. Sebenarnya kalau anak yang mendamit lah, kalau anak besar kadang-kadang orang pulang menolak tu untuk dicium, tetapi masih amalan salam tu terbiasa dalam budaya kita ni ya. Betul. Yes. So so there are banyak aktiviti rutin seharian lah, yang parents membuat sama kanak-kanak, seperti yang kita cakap tadi, seperti masa membangunkan dorang, and then sebelum bersekolah kita cakap macam mandi juga, berus gigi. So those are actually examples of rutin seharian yang parents andang buat sama kanak-kanak. So semasa rutin seharian itu boleh digunakan cara-cara yang saya sebutkan tadi secara naturalnya. So imagine kalau kita menggunakannya setiap hari, sebab aktiviti itu setiap hari kan dibuat, which means kanak-kanak itu akan belajar setiap hari juga secara natural semasa rutin seharian tersebut. Jadi maksudnya Indah ada ketetapan umur bila dorang ini kan didedahkan dengan hal ehwal cara komunikasi yang berkesanan ya. Jadi maksudnya seawal dorang di bawah setahun itu pun kita ni ada gesture ataupun bentuk pendekatan yang bersesuaian lah mengikut umur. Dan bagi saya sendiri kalau dalam hal awal mendidik anak, orang barangkali ada beberapa perkataan asas ataupun model words yang tani wajar perkenalkan pada anak seawal diorang fahamkan arahan ataupun faham dengan permintaan kita ni. Satu, tolong, boleh dan jangan. Kalau bagi saya lah 3 model words. Kerana 3 perkataan ni akan mengarah kepada permintaan ataupun arahan kita ni berikutnya. Sama ada kita ni mau dorang membuat ataupun dorang memberi maklum balas menjawab. Bagaimana pendapat? Betul. So jadi bagi perkembangan komunikasi bagi kanak-kanak, there are a set of words lah. So apa yang dipanggil adalah 50 first word. Ada 50 patah perkataan yang dorang selalu belajar dulu, dan perkataan yang dorang selalunya belajar dulu adalah perkataan yang functional yang dorang boleh gunakan untuk berkomunikasi sama semua orang. Macam kita cakap minta tolong, hi, bye, open, for example, give me. So all of those words are functional words yang penting untuk kanak-kanak belajar seawal mungkin sebelum 1 tahun pun sudah bolehlah dorang untuk belajar memahami dululah, dan insya-Allah selepas dorang faham dorang akan menggunakannya juga untuk berkomunikasi. Pada masa ini pun banyak saja perkataan-perkataan tersebut dapat mereka dengari dari lagu. Contoh saja please, stop, dan juga banyak lagi lah. Dan perkataan-perkataan ini juga mereka dapat adaptasikan pada komunikasi seharian bersama dengan ibu bapa dan juga adik-beradik mereka juga mungkin. Tapi kalau kita ni mengamati didikan daripada multimedia umpamanya ataupun daripada lagu dalam bahasa Inggeris itu lebih mengarah kepada direct instructions ataupun arahan yang teruslah berbanding dengan lagu-lagu Melayu. Kalau lagu-lagu Melayu kita ni lihat lebih kepada berbentuk hiburan, seperti selalunya kebanyakan anak-anak kita ni rasanya jarang kali yang mengajar seawal damit atu lagu kanak-kanak, barangkali mungkin atu susah. Ada satu lagu yang seperti lagu cicak di dinding. Itu antara lagu yang cukup dekat dengan perkembangan kanak-kanak di Brunei. Saya rasa anda tahu apa pendapat di sekitar, kerana kadang-kadang daripada lagu ini dorang faham apa itu cicak, apa itu dinding, apa dia maksudkan melekat. Saya percaya melekat itu pun antara perkataan functional words barangkali itu. Jadi dalam hal ini apakah yang dapat dibuat jika sekiranya anak tersebut masih belum jua mula ada memperlihatkan orang tanda-tanda berkomunikasi dengan cara-cara yang dikongsikan tadi. Jadi bagi some kanak-kanak, mereka mungkin mempunyai kesusahan untuk berkomunikasi. Ini adalah seperti kanak-kanak autism. Bagi kanak-kanak autism, selalunya dorang ida tahu yang dorang boleh berkomunikasi. So this is where parents sama penjaga boleh come in and help untuk mengajar macam mana dorang kan berkomunikasi, mengajar dorang yang dorang boleh berkomunikasi sama orang sekeliling dorang. So for example, let's say example kalau bis kita taruh yang cookies satu dalam kontainer yang ketat, sekali anak tu mau cookies satu, ia cuba buka.
Tapi yang dah dapat buka, kita tunggu sudah bata-bata. Masih je yang indah dapat buka dan ia indah berkomunikasi sama sesiapa yang minta tolong. So the first thing that kita boleh buat is first you can give a hint. Okay, kita hulurkan tangan, kita cakap, do you need help or help? Okay, so tunggu dia respon dulu. Kalau ia respon, ia tarik tangan kita. Dan that's good. That means ia berkomunikasi sama bis kita. Tetapi let's say kita sudah hulurkan tangan kita, kita cakap help, tapi masih juga ia indah respon, masih ia cuba untuk buka kontainer ketat itu, dan bis kita boleh menarik tangannya, tarik tangannya untuk simpan atas tangan bis kita, dan simpan atas kontainer itu untuk mengajar anak itu yang ia boleh membuat action tersebut untuk meminta tolong. Dan kita boleh modelkanlah terus help. Okay, alright. So but it might not work the first time. Okay, you might fail, alright. But that is okay. Jangan give up. Do it many times. Biasakan buat dalam banyak aktiviti. Okay, bukan saja aktiviti tersebut, aktiviti yang lain dan dengan sesiapa saja, semua orang. Because kadang-kadang anak tersebut atau juga yang dia tahu, dia fikir dia boleh minta tolong dari mamanya saja atau indungnya saja. Tapi yang lain dia berani. Yes, padahal dia boleh minta tolong dari sesiapa saja yang around him, yang familiar lah untuk yang ia kenal, for example. So it's important that kita ni expose anak itu dari kecil, okay, that yang dorang boleh berkomunikasi, okay, and ada banyak cara dorang boleh berkomunikasi dan dorang boleh berkomunikasi sama ramai orang. Baik, kita ada kurang 5 minit untuk bersama. Ini mungkin soalan tambahan melalui pengamatan ataupun mungkin ada sudah orang disahkan ataupun ada terdapat sudah studi yang menyatakan untuk kita ni approach ataupun membuat pendekatan kepada anak-anak generasi alpha dengan generasi Z. Adakah dibuktikan sudah ada perbezaan? Bagaimana? Okay. The main thing yang paling obvious lah, the difference between Gen Alpha sama Gen Z ni usually it's dengan multimedia tablet atau for example, okay, so back then ada tetapi tidak banyak digunakan lah, indah di-expose dari awal, tetapi masa ni it's a trend lah, okay, yang something macam iPad atau tablet itu diberi kepada anak itu awal-awal, okay, so ini actually will affect lah perkembangan kanak-kanak komunikasi mereka, okay? Sebab kalau kita ni bercakap pasal komunikasi ni, ia involve orang, okay, bukan kita ni kan berkomunikasi sama iPad atau gadget, for example. Yes, masa ni banyaklah kanak-kanak usually diorang berkomunikasi melalui video call, okay, but tetapi it's still different sebab kita ni dapat melihat seluruh badan orang itu. Semasa kita ni berkomunikasi, kita ni bukan saja berkomunikasi menggunakan perkataan, kita ni berkomunikasi menggunakan mata, wajah. Dari rasa lah. Yes, that's right. Okay, kita ni observe apa orang itu punya reaction, for example, dia punya body language. Okay, so that's why all of this will affect dia punya perkembangan. So yes, there is the study itu andang ongoing lah masa ni. There is research ongoing. Apa bezanya between Gen Alpha sama Gen Alpha dan Gen Z. Yes. Baik. Cukup menarik sebenarnya. Topik-topik yang dibawakan dalam segmen ini pastinya menuai banyak komentar juga dan juga pendapat peribadi daripada penonton kita ni. Jangan khawatir, sebulan sekali segmen ini diadakan di Rampai Pagi dan untuk Puan Rikmah, terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan pada pagi ini akan sama dimanfaatkan kepada kami juga selaku ibu bapa dan juga penonton kita ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.